So, malam ni saya nak berkongsi pandangan. Okay, saya tak adalah nak mengajar. Saya bukannya tok guru ke apa kan. Cuma kita nak berkongsi sajalah berkongsi pandangan berkaitan dengan satu isu yang di-request, okay? Bagi seseorang yang wanita, seseorang wanita yang dia menjadi suri rumah, okay? Dia tak boleh kata tak kerja. Suri rumah pun sebenarnya adalah satu pekerjaan, okay? Yang mana suri rumah ni tugasnya adalah menjaga menjaga kebersihan rumah, menjaga rumah tangga dan sebagainya kan. Okey. Mana ada? Okey. So, apa yang kita nak boleh bagi tahu kepada anda semua, kita jangan anggap macam suri rumah ni adalah satu benda yang bukan kerja. Alright? Pada saya dia adalah satu pekerjaan. Cuma pekerjaan yang pekerjaan yang mungkin tak ada gaji kat situ. Okey? Tetapi dia perlu dibiayai, okay? Dia perlu dibiayai oleh apa panggil tu oleh suami lah, suami bagi nafkah dan sebagainya. Suri rumah penat kan. Betul. Saya percaya memang betul-betul satu perkara yang betul lah. Sebab cuba hampa semua tengok. Kalau kata laki kata suri rumah penat apa semua kan. Cuba tengok laki buat tengok. Dia memang penat sebenarnya kan. Tambah-tambah bagi wanita-wanita yang ada ramai anak. Yang ramai anak lagi lah kan. Belum kira lagi yang mana masa zaman kita sekarang ni ada yang PDPR sebelum ni, ada suri rumah yang sampai tekanan. Sebab anak ni nak belajar depan laptop, anak ni pun nak guna laptop, anak ni tengah mengajak ni, yang ni berlari pula kat tepi. So, saya faham, okay, suri rumah ni kita kena raikan sebagai satu bentuk pekerjaan. Yang pekerjaan tersebut adalah satu pekerjaan yang mulia. Ada orang yang mungkin wanita ni, dia belajar tinggi, okay? Yang mana dia dah sampai degree, ada yang dapat kerja yang baik dan sebagainya. Tapi disebabkan dia nak memberikan 100% komitmen kepada rumah tangga dia, dah berkahwin, jadi dia sanggup untuk berhenti kerja. Saya personally ada kes yang macam tu, yang mana isteri ni dia sanggup untuk berhenti kerja semata-mata untuk bagi sepenuh masa dia, sepenuh jiwa dia kepada anaknya yang besar, dan kemudian dia jaga anak tersebut. Dan mostly cerita berkaitan dengan seorang wanita yang menjadi suri rumah ni adalah satu pengorbanan yang besar pada saya. Okay? Kita kena respect. Ini adalah satu bentuk pekerjaan yang mana Allah SWT mungkin akan memberikan ganjaran yang cukup besar. Kalau suami kerja dia mencari nafkah, isteri suri rumah pun sebenarnya membantu suami tu. Suami tersebut untuk selesa dalam mencari nafkah. That's why bagi orang-orang, okay, bagi wanita-wanita yang mungkin dia yang mungkin wanita ni dia rasa tertekan, okay? Yang wanita-wanita ada yang mengadu, "Tuan, apalah nasib saya selepas dah lama berkahwin, tiba-tiba suami saya ceraikan saya. Sedangkan saya hanya suri rumah saja." Ada suri rumah yang mana dia mungkin seorang yang terpelajar, dia mungkin tahu hak dia, walaupun berlaku perceraian, dia tahu hak dia untuk mendapat harta pencarian, hak dia untuk mendapat nafkah. Kalau kata berlaku perceraian, hak dia untuk mendapat nafkah iddah, mut'ah dan sebagainya. Okay? Tetapi tak kurang juga, okay? Tak kurang juga dengan wanita-wanita yang mana suri rumah ni yang sering ditindas. Saya kalau selalu saya buat live ni, banyak orang yang PM ni yang menceritakan kisah mereka. Kebanyakan yang menceritakan tentang kehidupan mereka yang diorang rasa macam tak dihargai, okay? Yang mana dia diceraikan tanpa apa-apa alasan. Saya di mahkamah selalu tengok isu-isu begini. Kalau orang lain mungkin perhati dekat komputer kan, tengok handset, ada berita-berita macam tu. Tetapi kalau macam peguam di mahkamah, kita selalu tengok proses-proses perceraian. Kita tengok setiap hari, kita akan tengok orang bercerai. Setiap hari. Kalau ada hari bekerja, hari itulah orang akan bercerai.
Jadi kebanyakan yang bercerai ni pun ada di kalangan suri rumah perempuan, yang mana dia diceraikan oleh suami dia. Okey. Dan ada juga yang mana suri rumah ni dia tak diceraikan tetapi dia memohon perceraian disebabkan dia tidak mendapat nafkah yang cukup, dia tidak mendapat layanan yang baik. So macam-macam alasan kat sini. Jadi berbalik kepada tajuk kita, ada orang tanya, apalah nasib, bagaimana nasib seorang wanita yang diceraikan, okay, oleh suami dia. Dia hanya dengan dia bekerja sebagai seorang suri rumah. Jadi mungkin saya tak nak tahu apa maksud dia kan. Kita tak faham apa nasib. Macam mana nak tahu nasib? Nasib dan ketentuan qada dan qadar ni kan Allah SWT yang tentukan. Cuma apa yang saya boleh luaskan benda ni adalah apalah dia punya hak. Kita nak tahu apa dia punya hak. Alright. Seorang suri rumah, walaupun dia suri rumah, okay, dan di sisi undang-undang dia berhak untuk menerima nafkah. Okay, kalau dalam tempoh perkahwinan, anda kena dengar betul-betul. Okay, banyak ustaz dah cakap, tapi jangan anggap saya ustaz. Aku dah menyanyi dah tadi ni, dah tak macam ustaz dah. Okay, dah main gitar bagai. Jadi, kalau dalam undang-undang, bab nafkah adalah satu keperluan ataupun satu penerimaan wajib juga untuk diterima oleh seorang isteri, walaupun dia suri rumah. Suri rumah pun, okay, dia nak kena beli barang keperluan dia juga. Okay, sebab dia tak ada duit, jadi dia berhak untuk terima duit. Suami memang wajib untuk tanggung rumah, isi rumah, barang basah dan sebagainya untuk dimasak, dan baju, keperluan baju. Kalau tadi pagi saya dengar ceramah Ustaz Zaidrus, dia kata dalam hukum syarak ni diwajibkan untuk suami menyediakan sekurang-kurangnya 2 helai baju setahun. 2 helai baju, sepasang lah, dua pasang baju kelengkapan lah setahun. Maksudnya kalau kita ni biasanya hari raya lah kan. So hari raya tu adalah hari untuk anda semua dapat baju baru lah sepatutnya. Tapi kalau ikut dalam undang-undang, kita bukan setakat baju saja pakaian ni. Okay, pakaian ni dia luas. Takkan anda nak beli, macam contoh seorang wanita dia mungkin akan datang haid kan. Datang haid dia akan pakai apa? Pakai tuala wanita ataupun pad. Takkan pad nak beli setahun sekali. So pad pun adalah salah satu keperluan pakaian juga sebenarnya. Ubat gigi, adakah ubat gigi yang tak habis? Pasti habis ubat gigi kalau kita guna. Melainkan kita calik sikit-sikit je. Tahu calik? Calik tu bubuh sikit-sikit lah. Letak sikit-sikit. So yang tu mungkin mungkin lah setahun sekali. Tapi mustahil lah. Tak ada lagi lah orang buat kerja gila kan. Setahun sekali nak beli ubat gigi setahun sekali. Okay. So apa lagi bentuk pakaian? Spender ke pun. Spender pun jarang lah orang nak beli setahun sekali. Kalau kata dalam setahun tu badan kita duk naik, saiz mungkin takkan kekal sama. Kalau kita duk pakai S, lagi kita mungkin akan upgrade pakai M pula. Melainkan badan kita ni duk maintain lah kan. So kalau kita naik tu pun mesti kita nak pakai selesa. Takkan kita nak renggang-renggang. So habis kata, hang pakai dulu macam tu, pakai banyak macam tu lah lu. Kita kata tak boleh bang. Dah naik dah saiz ni, nak kena upgrade. Halah, yang tu aku dah sediakan dah. Kita pun kan. Lepas tu dia kata, tak apa, mai sini spender tu buat apa? Dia tarik macam tu, bagi renggang dia punya getah. Mana boleh macam tu? Tak boleh. Tak boleh. Kalau lakinya perangai mungkin lah kot. Kalau laki ni mungkin lah perangai dia. Kita pergi supermarket. Kita pergi supermarket ni, kadang-kadang beza kan. Kalau kita pergi supermarket, kalau kita tengok pakaian dalam, pakaian spender lah contohnya kan. Kalau orang perempuan yang spender, kadang dia dah buka kan. Dia dah buka siap, kita belik tengok ada macam-macam jenis. Tapi kalau laki pun perasan tak? Semua bor dalam kotak. Tak pernah boleh tunjuk kat luar. Okay? Jadi kalau kita bor dalam kotak macam tu, kalau laki ni dia kata, tengok cap apa, okay, tengok brand apa, okay, cukup. Brand Polo contohnya, brand body glove. Ambil, dia tak, dia agak-agak, aku ni size apa ni? M ke L? L lah kot. Bawa balik tinggal tengok. Allah, pakai dah buka tu, serelum tengok-tengok, tak boleh masuk. Tersekat sampai betih je. Kalau lakinya perangai, dia kata, tak apalah, laki dia boleh. Dia pakai serelum juga. Sampailah benda tu jadi longgang.
Tak tahulah aku ada perangai jenis macam tu kan. Tetapi kalau perempuan tak ada macam tu kan, perempuan bakallah berkira sangat sampai nak kena ronggang-ronggang macam tu. So mesti wajib disediakan. Kalau setiap bulan perlukan pakaian dalam, pakaian yang wajib tersebut kena bagi. Okey, jadi walaupun anda mungkin seorang suri rumah, nafkah-nafkah ini adalah nafkah yang wajib. Okey, nafkah-nafkah ini adalah nafkah yang wajib untuk diberikan oleh suami kepada isteri. Walaupun mungkin suami dah sediakan rumah, dah bayar bil dan sebagainya, dah beli ayam, beli ikan, beli sayur. Okay? Sayur pun dah mahal sekarang ni kan. Dah beli sayur semua tu. Kalau isteri, dia kata dia nak duit belanja juga untuk dia beli barang keperluan dia, maka wajib untuk suami tu bagi. Wajib untuk suami tu bagi. So, macam tadi, ada satu orang tanya kat saya, dia telefon lah. Dia tanya, Tuan, saya nak tanya mengenai nafkah, dia kata. Okey. Dia kata suami dia tak mau bagi dia tak bagi duit nafkah dah. Dia tak bagi dalam bentuk wang ringgit. Okey, dia kata sebab dia dah usahakan kebun isteri dia tersebut. Okey, dia dah tolong jaga tu. So dia kata yang tu nafkah. Betul ke tuan macam tu? Saya kata tak boleh. Kita tak boleh anggap benda macam tu kalau kata puan tak redha. Kalau puan redha kata yang tu nafkah puan, okey, maksudnya tolong bantu untuk jaga tu dianggap tu, yang tu tak apa. Alright? Tapi kalau kata puan tak menerima selagi mana puan perlukan benda tu sebagai satu keperluan puan, maka suami wajib kena bagi juga. Jadi saya kata apa yang boleh puan lakukan sekarang ni, kalau kata puan nak jumlah yang tepat, jumlah yang konsisten, yang mana suami wajib bagi setiap bulan, puan boleh filekan tuntutan nafkah diri. Tuntutan nafkah diri di mahkamah syariah. Okey, tuntut nafkah diri. Kita tuntutlah berapa sebulan. Sebab kita ada orang yang mungkin tak ada perintah, kita tak tahu berapa nafkah sebulan yang patut kita dapat. Kalau macam kahwin dengan tentera contohnya, kalau kahwin dengan tentera, dia ada potongan wajib kan. Setiap bulan at least ada berapa? 200, 300 kan. Dia ada potongan kat situ. Walaupun dia dah sediakan, dia ada rumah quarters. Polis pun kadang-kadang ada rumah quarters, dah bayar semua tu. Tapi still ada potongan wajib. Okay, so kalau kita yang tak ada apa-apa ni pun, kalau kita suri rumah pun, kita tetap berhak untuk terima wang perbelanjaan kalau kita perlukan untuk pembelian apa-apa barang keperluan. Yang tu dalam perkahwinan. Okay, kalau anda suri rumah, anda hanya membantu dalam pengurusan rumah tangga, anda tetap layak untuk terima wang perbelanjaan nafkah kalau anda perlukan lebih. Walau suami dah sediakan kan, suami dah sediakan everything, but you still have the right to get the nafkah. Okay, alright. Tu yang pertama. Yang kedua, kalau kata berlaku perceraian, ada orang yang diceraikan oleh suami dia. Dia tanya kat saya, Tuan, saya kena cerai dengan isteri saya kena cerai dengan suami saya, Tuan. Saya hanya suri rumah saja. Suami saya ni, bekas suami saya nak ambil anak saya. Ni cerita bab anak pun ada juga. Okay, so nak ambil anak pun ada satu isu juga. Yang mana suri rumah banyakkannya, dia takut kalau kata bila dia diceraikan, dia tak dapat jagaan anak. Sebab apa? Sebab dia suri rumah. So mentaliti kita ni, bila kita kata suri rumah ni, so kita tak ada duit. Jadi bila kita tak ada duit, kita tak boleh nak jaga anak. Banyak orang, okay, yang mana mungkin dia tak follow saya. Banyak orang yang mungkin dia tidak ada ilmu, dia akan rasa macam dia akan gagal. Kalau kata dia diceraikan, dia akan rasa macam dia akan diputuskan dengan anak dia. Sebab dia rasa macam dia tidak ada duit, maka dia tidak layak. Bab jagaan anak, kita tak akan ada isu berkaitan dengan pekerjaan. Okay? Kalaulah si ibu ini, kalaulah si ibu ini suri rumah, okay, si bapa ni, si suami ataupun bekas suami ni CEO, memang gaji puluh ribu, contoh lah kan. Bab jagaan anak, dia tak boleh macam tu. Dia memang akan berlaku zalim lah kepada seorang wanita yang dah melahirkan anak tersebut, dah jadi suri rumah, membesarkan anak, tapi hanya disebabkan dia tidak ada duit, maka tidak dapat anak. So tidak. Okay? Itu adalah mitos semata-mata. Yang betulnya adalah bab jagaan anak ni, dia akan diberi keutamaan kepada ibu
Kalau dia suri rumah, dia lagi akan diberi keutamaan. Sebab apa? Sebab bila kita suri rumah, maka kita ada banyak masa. Banyak sangat masa kita yang boleh kita berikan perhatian sepenuhnya kepada anak. Ini kelebihan. Kerana bab jagaan anak adalah bab untuk kita menjaga kebajikan. Kebajikan bukan soal wang ringgit, perempuan. Okay? Kebajikan adalah soal bagaimana kita mampu untuk membesarkan dengan kasih sayang, dengan perhatian sepenuhnya kepada anak tersebut. So, siapa yang dapat buktikan yang dia mampu bagi lebih bab kasih sayang, okay, mampu spend masa dengan lebih kepada anak dia, insya-Allah, okay, dia yang akan berhak untuk mendapat hak jagaan anak. That's why dalam bab jagaan anak, perempuan, hukum syarak dah tetapkan keutamaan adalah kepada ibu dulu. Yang kedua, kalau ibu gagal, dia akan kepada ibu, iaitu nenek kepada cucu dia. Okay? Macam nenek, maksudnya mak kepada ibu tersebut. Okay? Yang ketiga baru bapa. Yang keempat baru ibu kepada bapa. Okay? So, bab jagaan anak ni, anda tak perlu risau kalau kata anda adalah suri rumah. Suri rumah pun tetap layak dapat jagaan anak. Tugas untuk memberi nafkah adalah tugas kepada bapa, bukan tugas kepada ibu. Walaupun ibu mungkin merupakan seorang pegawai, jusa, CEO, direktor. Semua tu adalah tanggungjawab suami. Okay? Tanggungjawab bapa. Bapa yang betul lah, bapa yang memang dinasabkan, yang diben ataupun bentikan anak tersebut kepada lelaki itu. So, yang tu adalah tanggungjawab seorang lelaki. Even ibu ini kerja besar macam mana sekalipun, tugas seorang bapa yang mungkin gaji dia biasa-biasa sahaja untuk memberikan nafkah. Cuma kalau kita nak anak kita dapat lebih, so si ibu boleh bantu untuk memberikan yang terbaik, perbelanjaan yang terbaik kepada anaknya. Itu saja. Clear? Alright, good. Itu dari sudut jagaan anak. Apa lagi suri rumah? Kalau kata dia diceraikan, okay, bila seorang suri rumah diceraikan, okay, dalam keadaan yang dia telah berkorban banyak dalam rumah tangga, dia diceraikan tu, dia layak untuk menuntut mut'ah. Dia layak untuk mendapat mut'ah. Mut'ah ni apa dia? Mut'ah ni adalah sagu hati. Sagu hati selepas perceraian. Walaupun mungkin pengorbanan anda ni bukan dalam bentuk wang ringgit, tapi pengorbanan sebagai seorang isteri yang telah membasuh baju suami, lipat baju suami, kemas rumah dan sebagainya, melahirkan anak-anak ni, so dia layak untuk mendapat mut'ah. Okay, mut'ah. Sagu hati. Wang sagu hati. Dia tak kira. Kalau kata laki ni kerja biasa sekalipun, kalau isteri tu diceraikan, dia suri rumah pun, dia tetap layak untuk mendapat sagu hati. Bezanya adalah banyak dengan sikit. Okay, setiap orang yang diceraikan, isteri yang diceraikan, dia tetap layak untuk mendapat mut'ah. Clear? Dia kena berbantukan kepada syarat dia jugalah. Okay. Dan yang terakhir yang saya nak kongsikan pada malam ni adalah bila isteri itu diceraikan dalam keadaan dia suri rumah, yang ni pun satu juga yang mungkin ada orang yang selalu bertanya kepada saya, suri rumah layak tak untuk mendapat harta sepencarian? Okay? Jangan kata bercerai lah. Kalau suami mati pun, layak tak suri rumah ni nak tuntut harta sepencarian sebelum diagihkan secara pusaka? Kan? Bila bagi pusaka, isteri ataupun isteri ni lah kan, isteri ni dia hanya akan dapat 1/8 kalau kata ada anak. Kalau tak ada anak, 1/4. Betul? Betul. So, dia akan kecil bahagian dia. Kalau kata suami ni ada isteri, dia pecah lagi lah. 1/8, 1/16, 1/24, 1/32. Tu kan ada 4 isteri lah. Okey, jadi nak tuntut harta pencarian pun, isteri yang diceraikan, okey, dalam keadaan dia suri rumah, dia tetap layak untuk mendapat harta sepencarian. Okey, dia tetap layak. Jangan anda rasa macam, lepas aku cerai ni habislah, aku tak ada apalah. Sebab suami yang duk beli semua kan, suami beli rumah, beli kereta besar semua tu, dia hanya duduk saja dekat rumah tu. Kemudian tiba-tiba dia diceraikan. Bila diceraikan, habislah. Ada orang dia kata dia takut diceraikan dalam keadaan dia terpaksa
meneruskan dia punya kehidupan tu dalam keadaan dia diseksa dan sebagainya. Dia rasa tak apalah, biarlah jadi apa pun, suami aku nak buat apa pun tak apalah, yang penting aku ada tempat untuk berlindung. Dia sampai sanggup tahap macam tu. Jadi ada orang yang mungkin dia ada kekuatan, dia ada ilmu, dia kata kalau aku cerai pun, rumah ni kalau beli dan tempoh perkahwinan, rumah ni tetap rumah aku. Sebab kita ada bahagian, kita tetap ada saham terhadap pembelian harta yang dibeli dalam tempoh perkahwinan. Asalkan suami itu beli harta dalam tempoh perkahwinan dia dengan anda, maka anda tetap layak untuk claim. Claim. Aku buat benda ya. Dia tetap layak untuk claim, yang tu adalah harta sepencarian. Walaupun isteri tu suri rumah sahaja. Sebab suri rumah pun satu pekerjaan sebenarnya bagi membantu suami ni mencari pendapatan dengan baik, dapat menguruskan kehidupan dengan lebih baik. Dia tak perlu nak bangun pagi, nak gosok baju, apa semua tu. Isteri semua dah siapkan, masak dan sebagainya. So yang ni lah kita panggil sumbangan tak langsung. So sumbangan tak langsung ni lah yang melayakkan isteri untuk mendapat mendapat harta sepencarian, walaupun dia suri rumah. Suri rumah. Suri ni apa? Suri ni berseri-seri, kau kan tak tahulah. Suri ni tempat perhiasan kan kau kan. So anda yang dapat pada malam ni clear ataupun tidak? Okay lah kau kan. So kita share sikit-sikit je. Saya nak ambil soalan pula lepas ni. So anda boleh letak soalan daripada sekarang. Siapa yang letak sebelum tu tadi, sorry, dia dah hilang dah. Dia bila dia dah naik sampai dah habis atas ni, hampa kena copy paste balik hampa punya soalan tu, buh balik. Okay, saya start pada sekarang ni, baru saya akan ambil soalan. Okay, alright. Saya nampak soalan yang pertama. Okay, apa yang saya nampak je saya akan ambil soalan. Hasliza Hashim. Alright. Sekejap, aku tak ada ayam Dok tu. Ayan, tolong ambil ayam kat Daddy, boleh tak? Okey, tapi ada bekas suami berkata bekas isteri rumah tak ada hak untuk atasnya sebab sebab semua dibayar oleh bekas suami. Yang tu adalah mitos ataupun perkara yang tidak betul, Puan Hasliza Hashim. Alright, hanya orang yang tidak ada ilmu dalam kita panggil apa, dalam undang-undang keluarga Islam sahaja yang akan kata macam tu. Okey, hakikatnya bila seorang isteri yang diceraikan dalam keadaan dia suri rumah pun, dia tetap layak untuk mendapat harta sepencarian. Mungkin bahagian dia tak dapat separuh. Kalau kata suami ni, bekas suami ni tak setuju nak bagi pun, kalau lawan pun, dia mungkin tak akan dapat separuh. Okay? Dia mungkin 1/3, mungkin 1/4, ikut nilai yang diberikan oleh hakim berdasarkan kepada keterangan dan juga ijtihad hakim tu. Hakim ni rasa macam ini wajar banyak ni saja. Sebab sumbangan tak langsung ni dia tak ada satu nilai. Okay? Dia tak ada kiraan. Oh, isteri buat apa? Basuh baju. So nilai dia berapa ringgit? Tak ada macam tu. Okay? So dia bergantung kepada ijtihad hakim. Asalkan kita ada buat benda tu, insya-Allah pasti kita boleh buat. Pasti kita boleh dapat. Melainkan suami ni sediakan pembantu rumah. Pembantu rumah yang buat semua. Isteri tak buat apa. Payah sikit nak dapat kat situ. Okay? Azlina Zahir, Waalaikumsalam. Malam nama telah masuk kelas malam. Allah, tak apa Puan Azlina kan dah selalu. Alright. Kalau yang cerai cara fasah sama ke hak-hak tu? Ya. Bagi seorang wanita yang diceraikan secara fasah, okay, yang maksudnya mungkin isteri yang suri rumah, tuntut fasah, kan? Tuntut fasah, kemudian sabit fasah tersebut secara talak bain sughra lah. So mahkamah sabitkan fasah tersebut. Jadi apa yang bekas isteri tu tak layak dapat, dia mungkin tak layak dapat nafkah iddah sahaja. Untuk nak tuntut mut'ah, insya-Allah boleh. Asalkan dia mungkin dengan syarat fasah tersebut disabitkan atas atas tanggungjawab suami yang terabai. Contoh fasah tu sabit sebab suami tak bagi nafkah, contoh dia.
Okey, jadi bila suami tak bagi nafkah tersebut, mahkamah sabitkan. Jadi lepas pada kes tu, kita boleh filekan tuntutan mut'ah. Masih lagi boleh mendapat sagu hati selepas perceraian tu. Okey, harta pencarian pun boleh, hak jagaan anak pun boleh. Yang tu tak ada masalah. Okey, Zakiah Zainuddin. Oh, Kak Kiah. Yang mana berhak tu tuntutlah. Okey, Kak Kiah selalu bagi pesanan Kak Kiah Okey, Said Yusof. Itu keutamaan kepada si ibu kalau boleh dibuktikan yang ibunya tidak bertanggungjawab sentiasa mengutamakan dengan apakah boleh si ayah menuntut hak penjagaan? Di dalam menentukan kelayakan adakah keutamaan agama Islam dulu kan? Macam mana ni? Itu keutamaan kepada si ibu kalau boleh dibuktikan yang ibunya tidak bertanggungjawab sentiasa mengutamakan dengan ini daripada memberikan kasih kepada anaknya, apakah boleh? Okey, ya. Kalau kita nak dakwa perkara yang boleh menggagalkan seorang ibu tu dapat jagaan anak, so kita kena buktikan. Dia tak boleh sekadar mendakwa saja. Let's say kita dakwa kata si ibu ni adalah seorang yang tidak bertanggungjawab, mendera anak ke, mengabaikan tanggungjawab anak ke, menyebabkan badan anak susut ke, pelajaran anak merosot ke, dia menyerahkan anak ni kepada orang lain saja untuk jaga, contohnya. Jadi kalau ayah dapat buktikan benda yang didakwa tersebut, jadi insya-Allah ayah pun boleh dapat. Cuma dia bergantung juga kepada umur anak. Kadang-kadang ada ayah yang nak tuntut anak yang terlampau kecil. Biasanya mahkamah sukar untuk nak meluluskan tuntutan hak jagaan anak bagi anak-anak yang masih kecil. Biasanya anak yang masih kecil akan diberi keutamaan kepada ibu. Okey, tapi faktor yang paling penting, betul, faktor yang paling penting adalah keutamaan dalam memberikan pendidikan Islam. Kalau si ibu ni berjaya, si ibu ni memang dari sudut akidah dia ke kan, dari sudut akidah dia, dia mungkin walaupun nama Islam tapi mungkin akidah dia tu macam tak tahulah, tak nak kata terpesong pun susah juga kan. Mungkin tak berapa nampak elok lah dari sudut Islam tu. Jadi insya-Allah benda tu boleh menggagalkan untuk ibu dapat jagaan anak juga. Okay, cuma kita kena buktikan lah. Nafkah mut'ah berapa lama? Saya tak faham, Suzana Mazin. Mut'ah selepas perceraian, selepas dah disabitkan cerai, kita boleh buat tuntutan. Cuma nak tahu berapa lama mahkamah boleh sabitkan, tak tahu. Masing-masing ada isu yang berbeza setiap orang. Ada orang dia dapat cepat, ada orang dia boleh settle dalam masa 1 hari pun boleh, sebab bekas suami setuju. Tapi ada orang yang mungkin lama, dia kena naik turun mahkamah sebab nak melalui proses perbicaraan. So saya tak tahu berapa tarikh yang tepat. Saya pun kalau orang tanya kat saya, kalau klien saya sendiri pun tanya, "Tuan, berapa lama kita nak kena naik mahkamah untuk kes ni?" Saya akan kata, saya pun tak ada jawapan. Ada orang yang kita berjaya buat kes tu kurang daripada setahun. Ada orang yang lebih daripada setahun. Macam contoh kan, siapa-siapa yang kes-kes kita yang berlaku semasa PKP lepas, nasib tak baik tu. Sampai setahun lebih. Setahun lebih kadang-kadang tertunda tu. So nasib juga lambat tu. Ada orang yang tak PKP pun, cerita dulu ni, yang mana suami ni nak lawan. Nak lawan pun jadi lambat juga. Dia Laila, "Tuan, sekiranya suami ditangkap polis ataupun dipenjarakan, isteri pula suri rumah dan tuntut perceraian, macam mana nasib isteri dan anak-anak ya?" Cuba tak. Yang ni tak boleh nak tanya saya. Soalan tanya nasib ni payahlah. Saya bukan Tuhan. Tu kena betul soalan tu. Sebab tu saya punya tajuk apa. Saya fikir apa tajuk yang aku nak boleh kembangkan. Kalau tanya kat saya nasib, payah juga. Macam mana saya nak tahu nasib kita kan? Cuma yang betulnya adalah tanggungjawab siapa. Kalau kata suami di penjara, okay, isteri suri rumah. Okay, jadi siapa yang perlu tanggung? Alright. Bab isteri dulu. Kalau isteri tak dapat nafkah, dia akan menjadi tanggungjawab kepada wakil dia. Selalunya keluarga lah, keluarga pihak suami. Sama ada ayah mertua kita ke, ataupun adik-beradik si suami ke. Cuma dia bukan satu kewajipan untuk mereka.
Okay, dia bukan kewajipan untuk dia orang. Saya bawakan satu contoh. Siapa yang ada kat tangan dia sekarang sijil nikah, contoh. Cuba tengok dalam sijil nikah kita tuan. Dalam sijil nikah siapa sijil nikah yang baru lah, dia kan kita ada taklik tu. Cuba kita tengok dalam taklik tu. Dia kata apa? Suami janji, sekiranya aku meninggalkan isteriku selama 4 bulan Qamariah berturut-turut, atau aku atau wakil aku tidak datang kepadanya untuk memberikan nafkah kepada isteriku. Contoh. Okey. So yang tu maksudnya adalah kalau kita sebagai suami ni tak boleh bagi nafkah, menjadi tanggungjawab orang lain. Okey, menjadi tanggungjawab orang lain, iaitu bapa mertua ke, abang ke, adik lelaki ke. So dia orang ni lah yang bertanggungjawab untuk memberikan nafkah kepada isteri dan anak-anak. Cuma dia bukan kewajipan. Yang wajib adalah kepada suami tu. Jadi kalau isteri tak dapat nafkah semua tu, tapi dia masih bertahan, dia biar saja, maka kat situ tu nak macam mana? Kalau kat situ tu dia tak adalah automatik tercerai. Jadi dia masih lagi isteri tanpa nafkah, dia tanggung nafkah dia sendiri. Mungkin ada isteri yang redha, cuma ada mungkin juga isteri yang tidak redha, tapi dia tak mau panjang-panjang. Biarlah apa-apa pun berlaku. Gantung pun gantung lah. Ada juga macam tu. Sebab tak semua orang nak memikirkan ke arah untuk bercerai. Dia lebih sanggup untuk tunggu dan sebagainya. Okay. So kalau si bapa mertua tanggung nafkah isteri tu, maka masih lagi ada nafkah kat situ. Alright. Anak-anak dia memang tak boleh dipisahkan. Okay. Jadi dia memang tanggungjawab kepada waris lelaki. Okay. Waris lelaki yang patut tanggung. Sama macam isteri pun tadi pun. Cuma kalau isteri dia mohon, dia tak mau dah nafkah sebab dia tak dapat, so dia boleh mohon cerai. Tapi anak-anak kalau dah tak dapat nafkah tu, anda mohon cerai apa, dia memang anak juga. Jadi kita boleh tuntut kepada orang yang lain, yang ada tanggungjawab dia juga untuk menafkahi anak-anak suami yang terperangkap di penjara. Okey. Aisyah Alia Batrisha, kalau suami dah sediakan semua, adakah isteri boleh minta nafkah untuk beli barang-barang penjagaan diri kita? Macam saya cakap tadi, ya boleh. Semua tu, okay, maksudnya semua tu keperluan dulu. Okay, keperluan yang wajib tu adalah makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Yang tu wajib. Okay, bila semua dah bagi, tapi tak bagi, suami tak sediakan keperluan diri, keperluan penjagaan, nak beli pencuci wanita ke apa semua tu. Jadi suami tak sediakan benda tu. Jadi kalau suami tak sediakan, kalau anda minta, ya anda wajib dapat. Okey, sebab yang tu memang tanggungjawab suami juga. Dia di bawah faktor pakaian. Pakaian bukan sekadar baju, seluar, kain, kasut tu saja. Okay, tapi macam saya cakap tadi, spender, bra, tuala wanita, ubat gigi, buru gigi, bedak semua ni, yang ni semua adalah tanggungjawab kepada suami juga. So kalau isteri minta nafkah untuk beli barang-barang penjagaan, ya, dia wajib juga untuk dapat. Clear? Aini Sam, tuan, saya nak tanya tentang hutang dalam tempoh perkahwinan. Okay, contoh suami menggadaikan barang kemas isteri atas nama suami, boleh tak isteri menuntutnya? Suami gadaikan barang kemas isteri atas nama suami, boleh tak isteri menuntutnya? Boleh? Bagi ya, baguslah. Okay, biasanya kalau kata suami pinjam barang kemas, kemudian dia pergi gadai atas nama dia, so isteri nak tuntut, lagi boleh lah. Okay, boleh nak tuntut tu semula. Yang sukarnya kalau kata barang kemas kita, barang kemas isteri pergi gadaikan. Bila isteri pergi gadaikan, dia bagi duit tu kepada suami. Biasanya yang ni lebih sukar sikit. Sebab ada kes saya yang mana isteri ni gadaikan gelang. Gadai gelang atas nama dia, surat ni lah, surat gadai tu. Kemudian dia bagi duit tu kepada suami untuk lunaskan something lah. Dia lunaskan apa? Lunaskan sewa kot, lewaskan sewa rumah. Okay. Tapi masalahnya pula, bila berlaku perceraian, suami ni kata, taklah, dia yang bagi saya percuma. Dia bagi kepada saya, tak ada kata hutang pun. Dia tak ada kata nak bagi pinjam pun. Dia yang nak bantu saya. Payah sikit. Melainkan kalau kata kita punya barang kemas,
dia gadaikan surat atas nama dia, yang tu anda milik anda, jadi anda boleh buat tuntutan hutang dalam perkahwinan tersebut. Clear? Nurul Najihah Eng, cerai fasah tu macam mana? Cerai fasah tu adalah kita menuntut supaya mahkamah membubarkan perkahwinan. Okey, mahkamah memfasahkan perkahwinan. Dia tak perlukan kepada lafaz cerai suami. Bagi orang yang first time, alright, anda kena tahu, perceraian dia bukan sekadar daripada lafaz cerai suami sahaja. Dia nak tunggu suami, saya dah minta banyak kali tuan, dia tak mau lafaz cerai juga. Jadi isteri boleh failkan fasah. Fasah ni maksudnya kita mendakwa kepada mahkamah yang suami ni contoh tak bagi nafkah lebih pada 3 bulan, tak dapat nafkah batin lebih pada setahun, pukul, curang. So kita kena dakwa dan kita kena buktikan kita punya dakwaan tersebut. Okay, so cerai fasah tu adalah cerai yang memerlukan kepada pendakwaan dan juga pembuktian. That's why Puan Nurul Najihah, saya buat buku ni. Nampak tak? Saya buat buku ni. Buku saya sendiri ni. 16 bukti fasah sebelum file kes di mahkamah. Sebab yang ni saya siapkan semasa PKP yang lepas. Saya siapkan semasa PKP yang lepas. Saya tak sempat nak bubuh dekat nak buka kedai buku. Saya target nak jual kat kedai buku, nak letak dekat Hasani, Popular, semua tu. Tetapi saya rasa macam lebih baik saya jual terus kepada saya punya follower. Since follower saya ni lebih tepat target marketnya, yang mana ada orang di kalangan isteri-isteri yang dia nak tuntut fasah, tetapi dia tak tahu apa yang diperlukan untuk persediaan. Sebab buku ni nak menjelaskan kepada anda tentang persediaan. Bila kita nak tuntut fasah, kita nak mendakwa, of course kita kena ada bukti. Dia tak boleh cakap masuk kandang, nangis, habis kita boleh dapat dah. No, there's no such thing like that. Alright, anda kena prepare sendiri. So apa benda yang kita nak prepare, semua benda tu ada dalam ni. Bergantung kepada kita punya dakwaan. Macam contoh pagi tadi saya punya kes fasah. Kes fasah saya tu tak dapat nafkah batin. Tu tak dapat nafkah batin tu. Macam mana kita nak buktikan kata tak dapat nafkah batin tu? So dia klien saya tadi tu, dia based on saya punya follower jugalah. Dia belajar daripada saya punya perkongsian. Belajar daripada perkongsian dan kemudian dia dah prepare based on saya punya perkongsian juga. So itulah apa yang saya bantu anda untuk anda semua faham. Clear? Alright, good. Nayak je. Penat dah pula. Sekejap Lah, okay, apa dah? Saya perempuan, saya tak boleh lama malam ni sebab saya nak kena tidur ke. Esok saya ada kes perbicaraan di Mahkamah Tinggi Syariah Pulau Pinang. Siapa yang ada kes kat Pulau Pinang esok, bolehlah kita nampak, jumpa-jumpa, say hi lah, no. Sebut pasal tu kan, saja nak abang ke apa. Baru semalam saya pergi makan. Mak saya belanja makan satu kedai ni lah dekat area Matampoh. Balik kampung, balik rumah. Bawa anak isteri semua. Pergi sampai kat kedai tu, saya tak pakai saya pakai topeng lagi ni. Dia pakai topeng, dia pakai face mask lagi. Ada orang tu tegur saya. Macam kenai. Aaron Aziz ke? Tak ada bukan. Ini Tuan Fahmi ke? Pakai topeng pun orang kenal. Saya rasa malu pula kat situ. Nur Alia, macam mana pula jikalau rumah, semua benda dalam rumah disediakan oleh isteri sebelum berkahwin? Okey, apakah kelayakan isteri? Kalau barang rumah tu semua dibeli oleh isteri sebelum berkahwin, maka suami tak boleh claim kata itu barang dia. Okey, so apa kelayakan dia? Saya tak faham soalan apa kelayakan. Kelayakan apa ni? Kelayakan nak filekan, kelayakan nak dapat kerja ke apa? Mana saya nak tahu apa kelayakan. Maksudnya milik dia lah kan. Kalau isteri beli barang-barang sebelum kahwin,
maka barang-barang tu adalah barang milik isteri. Dia bukan barang dalam tempoh perkahwinan. So tak boleh claim yang kata yang tu harta pencarian. Faham? Parida Hashim, macam mana tuan kalau seorang isteri tu diceraikan bukan sahaja telah berkorban wang ringgit untuk keluarga, bahkan melakukan semua kerja-kerja rumah dan perbelanjaan dalam rumah tangga, maka juga dibeli oleh isteri, tapi dia tidak dapat mut'ah. Macam mana tu tuan? Apa lagi kalau dah diceraikan, tak dapat mut'ah, minta pun tak dapat, melalui proses mahkamah lah. Anda boleh filekan tuntutan mut'ah di dalam mahkamah syariah. Sama ada mahkamah rendah ataupun mahkamah tinggi. Bezanya, kalau kita nak tuntut mut'ah tu di mahkamah rendah, nilainya adalah kurang daripada 100,000. Kalau 100,000 ke atas, yang tu dekat mahkamah tinggi syariah. Okey? Itu je. Nak tuntut apa? 1 juta. Tuntut. Kalau kata layak lah. Kena tengok juga pendapatan dan kemampuan suami untuk bayar. Bekas suami untuk bayar tu. Okey? Pastinya kalau katalah ada setengah orang tanya, tuan, bekas suami saya tak mampu pun nak bayar mut'ah, boleh ke saya buat tuntutan mut'ah? Jawapannya, kita tetap boleh tuntut mut'ah juga. Okay? Kita tetap akan dapat perintah mut'ah kalau kita layak untuk dapat mut'ah. Soal bayar tu boleh ke tak boleh, yang tu soal bekas suami. Okay? Hak anda tetap hak anda. Anda tuntut, anda layak, anda dapat. Anda tuntut, anda tak layak, anda tak dapat. Tu prinsip mudah dia. Okay? Layak dapat, tak layak tak dapat. Kal Hazikah Hanania, kalau isteri bekerja, nafkah anak bapa boleh tukar kalau isteri bekerja, nafkah anak bapa boleh tukar perintah ke? Oh, okey, faham. Dah ada perintah nafkah, kemudian si ibu ni bekerja. So si bapa ni nak buat permohonan ubah perintah nafkah anak sebab dia kata ibu ni dah bekerja, jadi ibu ni boleh tanggung. Jawapannya tak boleh atas alasan macam tu. Okay? Seorang bapa mungkin boleh buat ubah perintah nafkah anak, boleh, dengan alasan contohnya si bapa ni kena downgrade kerja ke, contohnya, contoh. Ataupun kena apa lagi ya? Ada tanggungan baru. So ada tanggungan baru, so banyak mulut nak kena sumbat. Banyak mulut lah nak kena tanggung tu. Jadi si bapa ni dia ada liability lebih. Jadi dia nak mohon ubah perintah nafkah, boleh. Ubah perintah nafkah ni dia bukan sekadar ubah tu boleh bagi rendah. Kita nak ubah bagi lebih tinggi pun boleh. Cuma jarang berlaku. Hak ramainya adalah bapa mohon ubah perintah untuk bagi kurang. Sepatutnya bila kita makin besar ni, kita kena mohon bagi lebih lah kan. Biasanya si ibu kalau tuntut, dia minta nak up lah. Daripada perintah nafkah asal 500, dia nak up kata bagi 700 pula ke. Yelah. Hampa tengoklah, sayur pun mahal sekarang ni kan. Kalau sayur pun boleh naik harga, takkanlah nafkah anak tak boleh naik. Betul tak? Ui, sayur naik harga lagi laju pada ASB tu. ASB pun dengar cerita kata mungkin teruk tu ni. Saya duk ready nak jual dah ni. Aku dah geram lah. Okay, clear dah tuan, tak ada soalan. Good. Very good. Bagaimana cara? Assalamualaikum tuan, bagaimana cara untuk buat tuntutan mut'ah? Raziah Muhammad Dahlan. Jawapannya puan kena filekan saman dan penyata tuntutan. Okay. Jadi puan boleh kalau saya nasihatkan, yang terbaiknya adalah daripada awal puan lantik peguam untuk mendraftkan tuntutan mut'ah puan. Okey. Jadi kena filekan saman. Kita nak masuk mahkamah, siapa-siapa pun nak masuk dalam mahkamah, nak berjumpa depan hakim, kita kena filekan saman. Okey, kita kena draftkan saman penyata tuntutan kita, apa yang kita nak tuntut tu. Dia dalam satu bahasa undang-undang yang rasmi. Siapa yang pernah naik mahkamah dia tahu. Okay, siapa yang tak pernah naik lagi, dia mungkin kata, tuan nak saman sepa pula ni. Saman ni maksudnya satu surat rasmi. Okay? Surat rasmi untuk kita filekan ke dalam mahkamah bagi kita melalui proses perbicaraan. Apa yang kita pergi, kita nak tuntut, yang itulah kita nak nyatakan dalam kita punya saman tersebut. So nasihat saya, kalau Puan Razia nak buat tuntutan mut'ah, lantik peguam daripada awal untuk mengendalikan kes tuntutan mut'ah tersebut. Okey? Right.
Nur Amira, jika isteri tiada kerja dan tiada anak nak diceraikan, alasan kurang nafkah batin. Juga jika isteri tiada kerja, isteri tak kerja, tak ada anak nak diceraikan. Okey, tak ada anak, patutnya koma. Tak ada anak nak diceraikan, alasan kurang nafkah batin. Apakah yang boleh tuntut tuan sebagai seorang isteri yang ingin diceraikan? Apakah yang boleh tuntut tuan sebagai seorang isteri ini? Okey. Suami ni kalau dia failkan tuntutan perceraian, dia sendiri nak ceraikan, tak apalah, dia nak ceraikan, dia ceraikan. Alright, dia boleh ceraikan. Kalau isteri nak halang pun susah juga sebab kuasa talak tu ada pada suami. Kalau selepas diceraikan tersebut, isteri tetap boleh tuntut macam mana saya bagi tahu tadi. Dia boleh layak untuk dapat nafkah iddah, dia boleh layak untuk dapat mut'ah, dia boleh layak untuk tuntut harta pencarian, dia boleh layak untuk dapat hak jagaan anak. Okey, yang tu tak ada isu. Asalkan kita layak. Macam mana? Contohnya kita nak tuntut nafkah iddah, tapi kita diceraikan pun dah talak 3. Contoh dia. So kalau mahkamah sabitkan cerai talak 3, kita sebut talak bain kubra, tak boleh rujuk-rujuk dah, maka kita tak layaklah untuk dapat nafkah iddah. Nafkah iddah hanya untuk orang yang diceraikan dengan talak raj'i saja. Okey? Ataupun satu lagi, kita nak tuntut mut'ah, sagu hati selepas diceraikan. Okey? Tapi kita tak bersetubuh pun dengan suami. Suami pun tak pernah sentuh kita, kita pun tak pernah tidur bersama suami. Okay, jadi kita tak layak untuk dapat mut'ah tersebut. Mut'ah syaratnya adalah mesti berlaku persetubuhan dalam tempoh perkahwinan, kemudian berlaku cerai. Cerai tersebut mesti diceraikan tanpa sebab munasabah. Macam ni boleh katalah alasan tanpa sebab munasabah lah, kurang nafkah batin. Bukan tak bagi, tapi kurang kan. So kalau kita diceraikan pun, kita tetap akan dianggap sebagai cerai tanpa sebab munasabah. Okey. Syarifah Fazilah Syed Abdullah. Tuan, boleh tak ubah nilai nafkah anak-anak kerana bekas suami beri tidak mencukupi? Boleh. Boleh puan. Puan Syarifah boleh. Nak up boleh. Nak ubah bagi rendah pun boleh. Tapi jarang lah kan. Mestilah orang nak ubah bagi naik kan. Boleh, tak ada masalah. Cuma beban untuk kita buktikan jugalah dari sudut apa perubahan. Makanan mungkin jumlah perintah nafkah sebelum ni jumlahnya terlampau rendah sampai makanan pun tak cukup untuk kita beli kepada anak tersebut. So kita minta upgrade sikit. Kita kena bagi tahu spesifik apa yang kurangnya. Okey. Surian Nur Batrisha. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Boleh ke duit nafkah untuk anak suami berhutang dulu? Suami berhutang dah dekat setahun lebih. Tuan tak bagi nafkah untuk anak-anak. Nak kena tunggu duit berhenti dari tentera baru dia nak bayar semua. Macam mana ni tuan? Saya dalam proses fasa. Saya pun dah terpaksa bersegang mata untuk bekerja dengan baby 3 bulan menyusu badan. Jawapan dia tak boleh. Tak boleh isteri tak boleh seorang bapa ni dia tanggung. Dia biang saja sampai berhutang, beranak macam tu. Jadi siapa yang nak tanggung? Ni kalau dah sebulan mungkin lagi lah kan. Ni dah 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Bila kita nak dapat, siapa yang duk tanggung? So kalau kita yang tanggung, dia suami ni melepaskan daripada tanggungjawab dia untuk menyediakan nafkah bulanan tersebut. Dia tak boleh berhutang macam tu saja. Okey, nafkah anak dia mesti berjalan setiap hari. Okey, dia tak boleh berhutang. Dia tak boleh berhutang melainkan seorang ibu ini redha. Dia kata tak apalah bang, selesai abang punya nanti ni dapat duit tu nanti bayarlah hutang-hutang tersebut. Kalau si ibu ini redha, maka selesailah, tak ada isu lah. So tunggu nanti dapat duit, bayarlah hutang tersebut balik. Tapi kalau si ibu ni kata saya tak boleh, saya bukan tanggungjawab saya untuk tanggung nafkah. Tanggung nafkah anak ni tugas awak sebagai bapa, sebagai seorang suami. Jadi kita kata saya tak mau. Yang ni memang awak kena tanggung juga. Jadi macam mana sekalipun si bapa ni kena tunaikan. Kena sediakan nafkah harian dan juga tahunan anak tersebut. Dia tak boleh tunggu nak tangguh hutang-hutang macam tu saja. Dia akan mendatangkan kezaliman kepada anak tersebut. Siapa yang nak tanggung dia orang? Shima. Salam tuan. Waalaikumsalam. Saya ni Madu, isteri kedua. Isteri kedua selalu abaikan
nafkah. Saya serta anak sedangkan suami selalu abaikan nafkah saya dan anak lah kot. Sedangkan suami dengan madu tua tu boleh jalan-jalan ke sini tanpa memberitahu apa-apa. Makan minum pun tak terjaga. Yang ni lah masalah ni tau. That's why perempuan, Saya kan ada orang yang mungkin tak berapa suka. Dia akan kata saya ni menentang poligami dan sebagainya. Saya tak menentang tau poligami. Benda ni memang ada dalam hukum syarak. Okay? Cuma yang saya tak suka adalah bila seorang ni, dia nak kahwin, dia pandai. Tapi bila bab nak bagi nafkah tu, dia berat. Bila kita bercakap macam ni, orang kata apa? Kita kata nak poligami boleh, filekan tuntutan di mahkamah, biar mahkamah menilai tentang kemampuan. Lepas tu orang bising lah, kata, sepatutnya tak boleh menyusahkan. Mahkamah nak menilai apa tentang kemampuan-kemampuan ni. Kemampuan ni akan datang bila lepas kahwin. Allah dah janji. Allah dah janji akan bagi rezeki lebih. Semua nak meletakkan macam tu. Kita pun tak tahu. Mana boleh. Kita kena berpijak atas bumi yang nyata juga. Kena realistik. Ni tak mampu. Gaji pun ala kadar ciput. Tapi nak juga kahwin. So, kalau kita diabaikan nafkah diri dan juga anak-anak, tak payah tekad banyak, anda boleh buat tuntutan. Buat saja tuntutan. Okay, kepada suami yang pandai poligami ni, tapi tak pandai pula nak tanggung nafkah. Okay, tuntut. Kalau saya kata tuntut. Jangan bagi can. Sebab apa tau? Sebab kalau kita buat abaikan macam tu saja, kita akan sebenarnya merosakkan nama poligami itu sendiri. Even dalam Islam pun sebenarnya, tujuan poligami ni adalah untuk membela wanita-wanita tunggal, ibu tunggal dan sebagainya. Okay? Jadi bila kita nak membela tu, of course kita kena ada tanggungjawab. Okay? Bila kita nak kena bertanggungjawab tu, tanggungjawab datang dalam bentuk salah satunya dari sudut kewangan. Jadi kalau kita tak mampu, tak payahlah berpoligami. Bantu cara lain. Tu bagi kat orang yang berkemampuan. Senang kan? Tapi Islam patut memudahkan. Ni nak menyusahkan. Jom lari kat Siam. Sedap. Dia dah bagi tahu kata Islam menyusahkan, padahal dia pergi mahkamah pun tak pernah lagi. Alizawati Al-Sofyan, tuan, gaji suami hanya 1,200. Nafkah apa yang patut diutamakan? Nafkah untuk anak tiri saya kena bagi juga ke? Okey. Nafkah yang patut diutamakan macam biasa, makan, minum, pakaian, tempat tinggal dan juga perubatan. By hook or by crook, mau tak mau. Apa lagi bahasa Arab lah. Benda tak bahasa Arab. Saya pun lupa dah tu. Saya lupa dah, aku dah lupa dah bahasa Arab tu. By hook or by crook, mau tak mau. Mesti dalam 1,200 tu kena komplit yang benda yang saya sebut tadi. Makan, minum, pakaian, tempat tinggal, semua kena ada. Perubatan juga. Tak kisahlah 1,200 pun. Dah kahwin kan? Jadi kahwin pun 1,200 tu lah kena tanggung semua tu. That's why perempuan, saya bab kahwin ni kan, saya Aku malas nak beletiak lebih-lebih. Lagi orang kata mampu piar orang nak kata apa pun. Kalau nak kahwin, make sure lah bab kemampuan tu penting. Bab kewangan seorang lelaki ni penting kalau kata nak kahwin. Kalau kita tak mampu, kalau gaji tu sikit, tak payah kahwin. Nabi pun dah bagi tahu dah, kalau kita tak mampu untuk menjaga, untuk menanggung seseorang tersebut yang nak kita nak jadi isteri ni, elak maksiat, caranya puasa. Tu je. Tapi itulah, akhirnya dia akan merosakkan nama Islam juga. Islam membenarkan kahwin, tak kisah berapa pun. Tapi tak payah tanggung nafkah masing-masing. Kalau isteri tu redha, tak ada masalah. Ini cerita hak yang isteri tak redha ni. Okay? Sebab wajib untuk sediakan rumah tu wajib. Kalau sewa rumah sekarang mahal, cari rumah murah apa semua tu. Wajib, dia tak boleh lepas terus. Kalau isteri kata, saya tak mau duduk dekat rumah mertua, saya tak mau duduk rumah mak saya sendiri, saya nak duduk rumah kita juga. Kita sama-sama. Wajib untuk suami. Sama ada dia beli ataupun dia sewa. Saya tak boleh, saya 1,200. Yang kahwin berapa? Jangan baik aku boleh tiap. Saya bab ni saya cukup meluat.
Sebab ada setengah orang, dia pandai sangat cakap. Dia kata, tak apa, kahwin nanti dapatlah duit lebih apa semua tu. Sembang boleh lah. Ingat, boleh main macam tu lah. Sebab ada setengah orang ni, dia anggap macam tu. Tak apa, lepas kahwin nanti berubah. Tak apa, lepas kahwin nanti dapatlah jadi jutawan. Itu. Saya tahu, aku boleh tiap malam ni. Okey, nafkah untuk anak tiri. Anak tiri bukan tanggungjawab suami baru. Okey, anak tiri tanggungjawab bapa dia yang asal. Okey, bapa dia yang asal. Kalau dia tak ada bapa, anak yang kita sebut anak tak sah taraf, dia adalah tanggungjawab kepada si ibu dan juga keluarga si ibu. Kalau seorang kahwin dengan seorang janda, seorang lelaki kahwin dengan seorang janda, ada anak, disebut anak tiri tu, lelaki tersebut dia tidak perlu memikul tanggungjawab untuk menafkahi nafkah anak tiri. Dia kena bagi keutamaan nafkah dia tu kepada anak dia yang sebenar. Kalau kata dia ada bekas perkahwinan terdahulu, so dia kena nafkahkan kepada nafkah anak dia yang dengan pasangan terdahulu. Nafkah anak yang dulu lebih diutamakan. Okey, kalau dia ada banyak lebih, dia ada lebih, sana pun dah selesai. Nafkah anak-anak hak bekas dengan isteri lama pun ada, terjaga elok. Anak tiri nak juga tanggung, tak ada masalah. Cuma kita tak boleh kata yang tu nafkah. Okey, dia tak ada nafkah anak tiri. Dia ada sedekah untuk anak tiri. Okey, kalau bapa tiri ni dia bagus, dia ada pendapatan yang bagus, dia seorang yang bertanggungjawab. Dia kata tak apalah, yang ni pun saya anggap macam anak saya lah. Kahwin memang kita anak tiri pun anak kita juga kan. Kita anggap macam tu. Tapi kita tak boleh anggap yang tu nafkah. Dia anggap sebagai satu perbelanjaan kita saja. Nafkah ni dia wajib. Kalau sedekah dia tak wajib. Perbelanjaan pun mungkin tak wajib kat situ. Aisyah Alia Batrisha. Awak hang punya DP ni gelap sangat ni. Siapa ni? Jika suami tak nak bagi nafkah perbelanjaan diri kita, macam mana tuan? Alasan suami cakap dah cukup, sediakan semua. Kalau kita rasa kita tak cukup, dapat pun ala kadar, kita rasa macam kita ada kurang kat situ, tapi suami kata aku dah rasa bagi dah sempurna semua, so kita rasa tak cukup kan, buat tuntutan nafkah diri. Kita dah minta cara elok, abang saya nak minta duit, saya nak beli keperluan apa-apa ni semua tu, yang ni pun nafkah juga. Ni Tuan Fahmi cakap yang ni nafkah. Pandailah dia tu, sembang lah. Tak apa, kalau dia kata saya sembang, puan buat je tuntutan. Puan buat je tuntutan dekat mahkamah syariah. Alright, dalam mahkamah syariah kita ada satu tuntutan. Nama tuntutan tu adalah nafkah diri. Okey, nafkah diri. Seorang isteri yang tak dapat nafkah, dia boleh buat tuntutan nafkah diri dia, supaya dia ada satu jumlah yang konsisten. Berapa suami kena bagi kepada dia setiap bulan. Okey. 4 serangkai. Allah, nama ampun ni semua kreatif no. Tuan, wajib ke buat hadanah hak jagaan anak di mahkamah sekiranya bercerai dengan cara baik untuk persekolahan anak? Kalau dah sekolah nak, kan? Memang ada sekolah nak. Dia kata lepas dah bercerai, kalau nak daftar anak ni kena ada perintah hak jagaan. Okey? Wajib lah. Itulah kita panggil isu. Ada orang dia bercerai secara baik. Cerai cara baik, bab anak jaga cara elok, sama-sama hari Minggu kat sini, hari biasa dekat sana, tak ada masalah, ramai. Elok, bagus. Masing-masing dia faham tanggungjawab sebagai seorang bapa, tanggungjawab sebagai seorang ibu. Tak payah hajak pun dia tahu. Kata cerai macam mana pun, yang ni tetap anak, yang ni tetap hak untuk ibu dengan bapa. Ada. Tapi kalau tiba-tibalah isunya sekolah minta, sekolah terpaksa minta, maka kita kena filekan. Tapi tak payahlah dakwa tuduh yang berat-berat. Katalah kita nak buat tuntutan hak jagaan anak, macam mana? Alasan sebab apa? Sebab untuk daftar persekolahan semua tu. So nanti ni dia mungkin tak ada proses perbicaraan. Kalau kita filekan tuntutan hak jagaan tu, kita akan dibawa ke pegawai suluh. So depan pegawai suluh tu kita boleh bincang. Okey, sama macam mana jagaan sebelum ni, cuma kita nak ada rekod sahaja. Perintah bertulis daripada pihak mahkamah. Tak perlu bergaduh pun.
Pergi ke mahkamah ni bukan tempat untuk bergaduh. Alright? Ada orang dia memang mentaliti dia dah set dah. Pergi mahkamah tempat untuk nak bergaduh. Pergi mahkamah tempat untuk perang. Sebab tu dia ada macam pemikiran kalah menang tu. Okay? Tetapi pada asasnya adalah kenapa kita pergi ke mahkamah? Saya dulu pun kena tanya soalan yang sama juga daripada saya punya tok guru. Peguam tempat saya praktikal dulu. Dulu masa belajar dulu kan, ada tempat praktikal tu. Jadi tok guru saya tu cakap, kenapa pergi mahkamah? Dia tanya saya. Kita pergi ke mahkamah tujuannya adalah untuk kita dapatkan perintah bertulis daripada pihak mahkamah. So, kita pergi ke mahkamah tujuannya untuk dapatkan perintah jagaan anak. Tak semestinya kita bergaduh, kita boleh berbincangan. So, kita bincang nak atok macam mana. Saya tak atas pencarian. Okay? Cuma mungkin lah kan, ada isu. Tapi kalau kata kita dapat bincang, tak apalah, awak ambil harta ni, saya ambil harta ni, saya ambil ni. Okay, settle. Tak perlu bergaduh pun. Boleh, tak ada masalah. Ada orang yang boleh bincang. Weh, okay apa dah? Okay, lagi 5 minit. Saya nak balik, saya nak tidur. Esok saya nak kerja. So, saya nak pergi mahkamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru dapat best tajuk malam ni je. Best, tapi puan masuk lambat. Gurau Nur Syuhada, suri rumah yang breastfeed boleh minta upah ke tuan? Okay. Good question tuannya. Sebenarnya boleh. Dalam hukum syarak pun sebenarnya seseorang ibu yang menyusukan anak yang dilahirkan, dia layak untuk menuntut upah menyusukan anak tersebut, daripada suaminya. Tapi kalau di mahkamah, dia tak adalah spesifik nak tuntut upah, dia tak tuntutan upah susu, dia tak ada macam tu. So dia mungkin boleh masuk dalam tuntutan nafkah kita. So nafkah tu boleh tuntutlah kat situ upah tu. Okey? Nak minta upah. Cuma upah di mahkamah ni mungkin tak ada kiraan yang tepat lah. Berapa nilai semua tu. Macam mana kita nak kira kan? Saya pun tak tahu. Masukkanlah dalam tuntutan tu. Suhaili Halim, zakirnya betul isteri tuan prihatin oleh isteri dan hak yang betul. Nama nak bagi kat tuan sejambak bunga. Terima kasih. Saya dapat bunga. Terima kasih. Terima kasih juga kepada siapa-siapa yang bagi saya star. 174 star. Thank you kepada semua yang bagi star kepada saya. I love you all. Okay. Ambil ilmu biarpun kita suri rumah sahaja. Ya. Setiap peringkat, tak kisah apa jua pekerjaan kita, belajar. Saya sendiri pun belajar. Banyak benda juga saya belajar. Cuma cara pembelajaran saya ni mungkin berbeza dengan perempuan. Pembelajaran perempuan dengan saya, kita dengar perkongsian macam tu. Pembelajaran saya pula dekat mahkamah lebih praktikal sikit. Kalau jadi situasi macam ni, macam mana? Macam mana bila jadi isu satu macam ni, macam mana kita nak handle? So saya lebih praktikal sikit. So lebih praktikal macam tu, saya cerita kat hampa semua. Kalau ustaz-ustaz pula punya cerita, dia based on kitab, dia based on dia punya rujukan-rujukan. Kalau macam saya pun based on rujukan-rujukan juga, cuma ada bentuk practicality sikit. Sebab isu setiap orang dia mungkin berbeza, kan? Kalau ada setengah orang dia kata suami saya curang, contoh dia. Tapi mungkin dengan seorang, ada orang yang suami dia curang dengan ramai orang. Kan berbeza kat situ. Ada orang dia kata suami dia tak bagi nafkah. Ada orang kata suami saya bagi sekejap, sekejap tak bagi. Bagi sekejap, sekejap tak bagi. So berbeza kat situ. Alright? So kita kena belajar apa jua keadaan. Okay, very good. Suri rumah pun kena belajar juga. Sarah Hanif, patutkah seorang suami boleh cakap isteri hanya duduk rumah saja tak dapat buat kerja apa pun? Padahal hal rumah ni banyak isteri yang buat. Si suami hanya pergi cari kerja, cari nafkah saja. Suami cakap semua hal di rumah isteri yang kena buat. Sebenarnya, suami dengan isteri kena bekerjasama dekat rumah. Okay? Dalam tuntutan, sepatutnya, dalam tuntutan seharian kita sebagai suami isteri ni, tugas untuk mengemas rumah, basuh baju,
dan sebagainya tu adalah tugas suami sebenarnya. Okay? Tapi kalau isteri buat, that's why tu yang dinamakan pekerjaan. Suri rumah dia membantu dalam pengurusan suami yang sepatutnya buat tu. Faham tak? Sebab kalau suami tu yang contoh suami ni dia buat segalanya, dia yang masak, dia balik basuh baju. So isteri ni tugas dia melayan suami dengan layanan dia je. Layan straight to the point layan batin dia, layan kehendak suami tu saja. Tu dari sudut Islam dia kata macam tu lah. Ni aku repeat je. Okay, tapi dari sudut kita punya dalam sumbangan dalam rumah tangga ni sepatutnya boleh buat bersama. Kalau kata suami ni saja buat sebab tu, kita mungkin tak boleh dapat claim tuntutan harta pencarian sebab tak ada sumbangan tak langsung. So kalau anda buat, anda boleh dapat bahagian harta pencarian. Anda layak untuk dapat buat tuntutan apa-apalah selepas perceraian kalau kata berlaku cerai. Tapi kalau kata tak berlaku cerai, kalau tugas anda ni melayani suami pun, anda tetap dapat nafkah juga. Okay, layak. Masih layak. Nur Adlina Badruddin, adakah mahkamah mengarahkan rumah yang dibeli semasa perkahwinan disita serta dijual bagi membahagikan harta pencarian? Mahkamah dia takkan sita kalau kita dalam proses harta pencarian. Okay, kita masih dalam proses saman. And then harta tu dia takkan disita lagi. Dia takkan disita. Tapi kita kalau contohlah kita nak tuntut harta pencarian tu, tapi kita bimbang bekas suami kita ni dia akan jual rumah tersebut kepada mana-mana pihak lah, sebab nama rumah tu atas nama dia. So apa yang kita boleh lakukan adalah kita boleh mohon nama dia permohonan injangsi. Okay, tegahan daripada harta tersebut dijual. Sebab harta ni dalam proses perbicaraan harta pencarian. Okay, cuma kalau kata nak sita tak. Sita tidak akan berlaku. Sita hanya akan berlaku kalau kata dia dah ada peringkat peringkat penguatkuasaan lah. Mahkamah contoh suami ni ada hutang contoh dia dia ada hutang banyak sangat dengan bekas isteri. Kemudian mahkamah dah perintahkan untuk bayar hutang, tapi dia still tak bayar juga hutang yang telah mahkamah perintahkan. So time tu kita boleh mohon untuk sita contoh dia, untuk dilelong harta. Kalau dia ada harta lah, harta yang boleh disandarkan sebagai pengganti kepada hutang nafkah ke apa-apa hutang lah yang berlaku, yang telah diperintahkan. Okay, alright, itu saja daripada saya. Pukul 10.30 dah. Thank you so much kepada anda semua yang dah join, yang tekan share, yang mana bersama-sama dengan saya pada malam ni. InsyaAllah, thank you so much. Alright, so saya menghargai semua soalan-soalan yang telah anda berikan. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Saya cadangkan sebenarnya setiap hari Jumaat malam memang saya akan ada live juga. Sekali lagi, hari ni kan Rabu malam kan, so Jumaat malam Sabtu. Tetapi saya dapat feedback juga yang mana ada orang dia lebih suka kalau kata dapat buat pada hari Sabtu malam. So insyaAllah kita akan cuba arrangekan kita punya jadual live iaitu pada Rabu malam, dan kita akan cuba untuk buat pada Sabtu malam Ahad. Okay, so Sabtu malam Ahad insyaAllah kita akan berjumpa. Sekali lagi, siapa yang suka dengar saya punya perkongsian, sebab ada orang kata lah kan, ada orang kata, saya tak tahulah betul itu tidak. Dia kata saya ni senang mengajak, mudah faham lah orang kata kan. So insyaAllah saya akan cuba untuk memudahkan anda faham lagi. Okay, alright, thank you so much kepada anda semua. Mudah-mudahan anda terhibur. Saya doakan anda semua dalam keadaan sihat sejahtera, kesihatan yang baik diberikan kepada anda, terus berlindung daripada wabak ini. Sama-sama doakan. Ada pula varian baru pula kan. Mudah-mudahanlah benda tu tak masuk dalam Malaysia. Okay, alright, amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa nastaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye bye. Terima kasih semua.